Kita kena nonton. Okay, insyaAllah sama-sama kita mulakan dengan kita berzikir bertahlil pada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Beraya dah kita, semua dah makan jam, kan? Jadi orang kata kalau tak sangkut dalam jam tu maknanya macam tak raya, kan? Walhal KL tak ada jam, kan? Highway semua jam, kan? Semalam pun saya balik daripada Terengganu kebetulan, kan, nguruskan kafe kat sana. So hari semalam Ahad Terengganu kerja, kan. Jadi student pun start masuk di UMT Terengganu tu. Jadi semalam kan kemas-kemas kafe apa semua. Jadi on the way tengah hari pukul 2 balik. Standard lah Bentong dekat Karak tu. Itu kat situ 3 jam, kan. 3 jam. Tapi selamat keluar dekat Gombak pukul 7 lebih, kan. Pergi kafe Puncak Alam pula, kemas-kemas. Hari ni pula student masuk, kan, Puncak Alam, kan. Jadi memang jam lah, nak macam mana. Ini minggu depan ni pun jam lagi, kan, sebab masing-masing nak open house, kan. Sekali dengan nak jamuan pergi haji pula, kan. Jadi mungkin ada kawan-kawan kita dah sibuk dah buat persediaan nak pergi haji pula, kan. Pergi haji, kan. Mungkin kalau tak ada apa-apa awal bulan 5 lah KT1 akan start terbang, kan, pergi haji pula dah, kan. Jadi apa-apa pun Nabi kata banyakkan bertenang, kan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang-tenang sajalah. Sebab yang tenang-tenang tu, kan, daripada Allah. Maknanya Allah suruh kita bertenang-bertenanglah, kan. Bertenang, kan. Sebab yang namanya tergesa-gesa, namanya kalang kabut tu, itu syaitan punya perkara, syaitan punya hal. Jadi benda kecil pun kadang disuka, kan. Kita ni kalang kabut, kan? Nak baju apa, nak sembahyang raya pakai baju apa, nak pergi beraya pakai baju apa, kan?
warna apa, warna tak sama, kan? Dia jadi kalang kabut, jadi bergaduh nanti. Walhal sebenarnya tak ada masalah pun, kan? Lepas tu jadi serabut, kan? Jadi serabut, nak duit raya pun joget-joget lah apa semua, kan? Benda relax lah, tak ada apa-apa pun, kan? Elok kita covid balik lagi bagus, kan? Bila covid balik semua, kalang kabut pula nak hidup macam biasa. Tapi bila dah hidup macam biasa ni, dia jadi serabut, kan? Jadi sebab tu Nabi sebut apa dah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bertenang-tenanglah, kerana sungguhnya yang tenang-tenang tu daripada Allah, dan yang kalang kabut, serabut semua ni itu daripada syaitan. Nak pergi haji, tenang-tenang, jangan serabut, jangan kalang kabut. Nanti dah sampai dekat Mekah, Madinah apa semua, Arafah, jangan kalang kabut, tenang-tenang. Tu dia kalang kabut punya apa, tergesa-gesa pergi tawaf, sa'i, sedar-sedar tawaf tak ada wuduk, sudah. Sedangkan semua dah tahu dah dalam ceramah haji tu, kuliah haji tu dah disentuh dah beritahu dah, berwuduk, sentuh menyentuh lelaki perempuan yang bukan mahram di Masjidil Haram ketika tawaf ke, ketika solat ke, selagi tidak ada syahwat, selagi itu wuduknya tak batal. Okeylah, fahamlah tu. Tapi bila kalang kabut ambil wuduk pula dekat Malaysia, mungkin tak ada masalah lah kita nak ambil wuduk pakai air botol ni, tak adalah spray, sebab Malaysia semua ada air, tak ada isu, tak ada masalah. Tu cerita dia. Cuma tak tahulah baru ni yang kalang kabut sangkut dekat highway tu, berak kencing tu macam mana lah, saya tak tahu tu. Sebab tu dalam hukum fiqah, dia ada bab ihtiyat. Ihtiyat ni maknanya standby, standby ataupun berjaga-jagalah. Contoh macam isu ni lah, isu nanti kita akan sangkut dalam jam 2-3 jam, nak terkencing contohlah, nak terkencing, boleh je berhenti tepi jalan tu, kencing je lah. Cara macam mana tu terpulang lah, kan? Tapi dah kencing tu, bila dah kencing tu kan kenapa? Kena cebok. Istilah Melayunya cebok, istilah bahasa fiqahnya istinja. Jadi istinja tu pakai apa? Pakai daun lalang, itu dia. Calor pun nanti, kan? Jadi tisu mana? Ada tisu, pakai tisu. Betul? Sebab tu alhamdulillah semua kita ada tisu. Tisu basah ke, tisu kering ke, itu tujuan dia. Tisu tu bukan sekadar untuk lap tangan ke, bukan sekadar untuk comot-comot lap kita punya dashboard ke, cermin ke, tak. Itu antara tujuan tu. Mana kita letak tisu dalam kereta tu, tujuannya tadi itulah, kan? Katalah emergency, memang betul tak boleh nak sampai ke toilet apa semua, memang kena pacak tepi jalan, lepas tu pakai tisu lah. Alhamdulillah ada tisu, kan? Sebab tu sama juga, standby dengan air botol, air mineral ke, air paip ke apa, simpan dalam kereta. Bukan untuk bubuh dekat tangki air tu, bukan untuk wiper tu, bukan. Tapi salah satu tujuan macam tadi lah, kena berhenti tepi jalan, nak terberak, nak terkencing. So air ada, tak jadi masalah. Macam mana kau nak tutup kau berak tu, pandai-pandai lah. Orang kata belakang pokok kat mana? Kalau nak buang air, duduk belakang pokok. Pokok kat mana? Mana nak tahu pokok ni depan belakang macam mana? Orang kata kalau nak buang air, belakang pokok. So nak tahu pokok tu depan belakang macam mana? Tunggu orang buang air lah. Nanti kalau orang tu buang air, baru kita tahu, itu belakang pokok, kan? Ni depan pokok, kan? Itu cerita tu. Jadi itu tujuan. Sebab tu dalam bab fiqah, dia ada bab ihtiyat namanya. Berjaga-jaga, standby, berhati-hati, beringat-ingat. So maknanya dalam perjalanan tu tadilah, letak air, simpan air. Bukan untuk minum saja, bukan untuk basuh kereta saja, tapi tujuannya salah satunya untuk apa? Untuk beristinja tadi tu, kan? Kadang orang kita dia lupa benda tu, mentang-mentang mana-mana pun semua jumpa air. Tapi kena pula pergi toilet, pergi masjid, kan? Nak buang air, tengok air tak ada, sebab dah ramai sangat pakai air, kan? Tu macam mana pula? So maknanya kena ingatlah tisu, kan? Sapu tangan kita tu, kan? Nak macam mana? Bila dah gunakan istinja, mana sapu tangan tu dah kotor lah, dah najis lah. So nanti sampai rumah basuh lah. Sebab apa? Sebab istinja tu pun wajib. Istinja tu wajib. Istinja tu wajib, kan? Tu kena beringat. So sebab tu kita diajar sama ada pakai daun ke, pakai batu ke, kan? Pakai batu saya tak tahulah macam mana, kan? Itu cerita dia, kan? Itu penting, kan? Jadi jangan kalang kabut, bertenang-tenang, kan? Perjalanan kita berapa jam, sangkut berapa jam,
Memang kita dah tahu itulah bila musim cuti ataupun bila musim kan, hari raya kan, ni nak pergi Mekah kan, ambil wuduk tu biar betul-betul proper wuduk kan, ambil dekat hotel. Ataupun kalau kita rasa kita nak pakai botol kecil macam ni ataupun pakai spray, ambil proper. Maknanya proper tu relax, tenang, duduk dekat kaki lima ke kat mana ke apa semua. Kalau ada kawan, temankan kawan. Kalau suami isteri tu, maknanya suami tu tenang, kawankan temankan isteri tadi tu. Buat. So maknanya suami nak tolong tuang pun boleh, nak tolong spray pun boleh satu-satu. Kita ni yang perempuan pula buat satu-satu lah. Buat satu-satu tu maknanya tenang. Kita tahu dah wuduk tu. Sebab banyak kes kan? Ada orang ingat bila dia sapu muka tu, dia boleh sekalikan dengan sapu kepala. Mana boleh? Tengok rukun wuduk. Rukun wuduk tu ada 6. Ada 6 So maknanya mula dengan niat. Niat nombor 1. 2, basuh muka. Sempurnalah basuh muka. 3, basuh tangan sampai siku. 4, bau sapu kepala. 5, basuh kaki. 6, kan tertib. Tertib tu maknanya ikut susunan. Basuh muka, niat, basuh muka, basuh tangan, kan? Baru basuh kepala. Jadi macam mana kau boleh basuh kepala sekali dengan basuh muka dengan kepala? Tak sah, memang tak sah. Walaupun kepala kita telah dibasuh, tapi tertib tu tak kena. Jadi jangan ingat mentang-mentang kau basuh muka, kau boleh basuh kepala sekali, lepas tu baru kau basuh tangan. Tak betul. Tu dia. Jadi kena beringatlah. Jangan kalut, jangan serabut, tenang-tenang, proper buat satu. Kalau perempuan pakai sarung lengan, buat satu-satu. Tak ada masalah. Ini dalam telkong kita tu, dalam telkong besar tu. Memang kita tak buka telkong pun kalau kita wuduk dekat khalayak ramai ni. So, telkong tu jadi kita punya pendinding lah. Duduk tu dalam tu. Katalah sekarang ni basuh muka. Okey, basuh muka. Spray muka tu, tarik depan tu ke depan. So sapulah muka tu bagi rata. Bagi rata. Satu sapuan pun dah cukup dah. Selagi tak angkat tangan tu tak terangkat, selagi tu satu tu dah boleh pakai. 2, 3 tu sunat. Tapi kalau dalam keadaan biasa nak buat 3 buatlah. Tapi kalau boleh buat 1 tu buat yang sempurna. Okey, settle, pakai tudung balik. Mana rapatkan balik tudung tu. Lepas tu ni dalam kita punya tudung tadi tu tangan. Mana buka sarung lengan tu. Kalau ada sarung lengan tu buka sarung lengan. Buka satu-satu. Duduk kat sini spray. Takkan kita tak tahu ni tangan aku ke tangan siapa ni, kan? Tangan sendiri ya. So spray rata apa semua belah satu, tenang. Satu habis, pakai balik sarung lengan tadi tu, tutup. Lepas tu buka sebelah pula. Apa masalah? Kenapa nak gopoh-gapah? Relax je, tenang je. Orang biar-biar ya. Kalau kau sama dengan kumpulan gerak pun kau kena tinggal juga. Orang Malaysia biasalah bagi 40 orang tinggal 4 orang je. Mana? Masing-masing dah buat haluan. Tak apa, selagi kau tahu jalan je. Okey, buka sebelah, spray, sapu, elok-elok rata air, pakai balik salungan. Okey, maknanya 2 dah, muka dah selesai, tangan dah selesai. Okey, kepala. Ambil air. Buatlah kepala situ. Habis ya. Tutup balik kepala. Lepas tu kaki, duduk, kita duduk dalam kita punya telekong tu, dalam kita punya jubah tadi tu, bukalah kita punya stokin tu. Stokin kaki tu kita buka, spray ke ataupun sapu, tuang air, sapu rata. Lepas tu pakai stokin balik. Tenang-tenang je, jangan kalang kabut. Ada separuh perempuan tu dia punya malas nak buka stokin tu. Dia pergi spray je air. Spray air banyak-banyak, dia tuang air banyak-banyak. Segayung, 2 gayung dia tuang dekat dia punya stokin tadi tu. Lepas tu dia kepap-kepap macam tu. Tu dia pegang kaki tu daripada tu. Dia ingat dia dah meratakan air dah. Lepas tu dah habis tawaf sa'i, sampai hotel tanya ustaz, tadi saya wuduk saya buat macam tu, sah ke tak sah ustaz? Engkau sendiri tanya aku, yang buat engkau tanya aku tu apa tanda dia? Tandanya engkau tak yakin. Bila tak yakin tak sah. Bila tak sah, macam mana tawaf sa'i kita? Tawaf tu tak sah dah. Sa'i confirm dah tak sah dah. Yang kita tahlul tadi tu, tu tak sah tu. Maknanya kena dam seekor kambing dah. Lepas tu kena buat balik. Kan kalang kabut. Jadi relax, tenang. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang. Sebab Allah suruh kita bertenang. Nak masuk syurga macam mana? Relax lah, tenang lah. Nak masuk neraka pun, relax lah, tenang lah. Mana tahu ujung-ujung nanti Allah masukkan kita dalam syurga. Jadi apa? Jadi tenang lah. Tu dia orang mati aksiden, tenang lah. Bukan kau yang mati, bukan ni. Relax lah. Kalau kau pergi ikut, bukan kau boleh buat apa pun.
Putera haid tu meletup, kau boleh buat apa? Menteri pun tak boleh buat apa, agung pun tak boleh buat apa. Itu dia. Kalau Allah nak jadikan benda tu, jadi. Itu dia. Lala buat report kata sebab mercun, malam tu main mercun, siang tu meletup. Kan lagi satu benda tak masuk akal. Itu cerita tu, kan? Bila dah jadi itu semua, rambut semua nak lepas-lepas korang tolak. Jadi tenang-tenang. Yang buat kerja tu kontraktor, kalau time cuti lah. Kan? Kalau orang situ pun dah tegur dah. Ni buat ni ada kelulusan ke tak kelulusan apa semua. So orang dah tegur dah. So bila jadi macam ini, akibat dia siapa nak tanggung? Kan? Tu jadi maknanya bertenang-tenang. Tenang-tenang. Kan? Tenang-tenanglah, tenang. Sebab bila kita tenang, kita boleh fokus. Kan? Puasa baru ni kita sibuk tadarus Quran. Tadarus Quran bagus, tapi tenanglah. Bukan kau boleh katamkan satu malam pun. Sama juga. Kalau ada malam satu juzuk lah juga. Tak ada kita nak balun sampai 10 juzuk ke, tak. Jadi yang kalang kabut sekarang, kenapa? Relax, tenang. Benda tu nak benda-benda sunat. Benda-benda harus, bukan benda wajib. Benda wajib tu pun kita kena bertenang. Ni masuk waktu zuhur, azan. Imam dah Allahu Akbar. Memang kita tahu dah imam nak angkat takbir. Memang kita tahu takbiratul ihram tu fadilat dia besar. Tapi kenapa kau masuk lambat? Kalau nak dapat fadilat takbiratul ihram tu, imam Allahu Akbar, itu pun Allahu Akbar. Yang Nabi sebut, barang siapa yang bertakbiratul ihram dengan imam Allahu Akbar, sempurna je bar imam, kita pun Allahu Akbar. Selama 40 hari, maknanya satu hari 5 waktu, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Selama 40 hari, berturut-turut, tak ada gagal. Barang siapa yang bertakbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut tanpa gagal, Allah akan selamatkan 2 perkara di dunia. Selamat daripada sifat munafik. Kita tak tahu kita ni munafik tak munafik. Kita rasa macam kita ni orang beriman sangat, tapi takutnya kita di sisi Allah dah munafik lah. Ataupun yang di dunia Allah selamatkan kita daripada munafik. Yang kedua, di akhirat Allah selamatkan kita daripada api neraka. Memang kita tahu fadilat takbiratul ihram dengan imam tu besar. Tapi kalau kau dah masuk lambat, relax lah. Yang nak berlari-lari buat apa? Berlari. Habis tu sandung sidai orang perempuan tu kan ada yang takut habis. Ada jemaah lelaki kat depan tu kedebu, sial pula. Tu dia kan contoh dah. Tak pasal-pasal sembahyang orang depan tu batal, dia menyumpah pula, kita pula ganggu orang. Jadi bila mana kita dah lambat, kita tahu kita lambat, relax lah. Yang kita nak bergegas-gegas buat apa? Kita bergegas-gegas tu hukum dia makruh. Itu dia. Kau nak dapat takbiratul ihram dengan imam, kau dah terlepas, kau bergegas-gegas tu hukumnya makruh. Silat pula boleh jatuh haram sebab mengganggu jemaah. Tadi kalang kabut tu berlari pakai selipar kau tercampak kat mana? Silat pula selipar kau campak masuk dalam masjid. Selipar kau ada najis tu masuk dalam masjid. Tu dia. Jadi relax, tenang. Dah terlambat. Dah buat cara lambat lah. Apa malu dengan siapa? Malu dengan jemaah nanti lambat. Kenapa nak malu dengan manusia? Dengan Tuhan tak malu. Jadi kalau nak takbiratul ihram tu dengan imam, datanglah awal sebelum azan. Sebelum azan. Iktikaf dulu dalam masjid. Dalam hadis kan ada disebut. Di akhirat nanti, di akhir zaman nanti, di padang mahsyar nanti ada orang yang dibangkitkan mukanya terang macam bulan, purnama, macam bintang, macam matahari. Rupanya ada orang yang sebelum azan lagi, dia tahu 10 minit lagi nak masuk waktu. Dia ambil wuduk siap-siap, dia pergi masjid, sembahyang tahiyatul masjid, dia iktikaf, sedang dia duduk iktikaf tu, azan dilaungkan. Itu dia. Ada orang, dia dengar azan, baru dia ambil wuduk. Tu cerita tu. Jadi ada kelebihan-kelebihan. Jadi bila mana kita dah tahu kelebihan-kelebihan tadi, kita tenang. Nak macam mana? Nak macam bulan purnama ke? Nak macam matahari ke? Nak macam gerhana ke? Gerhana tu saya tak tahulah rupa dia macam mana. Gelap je ke? Contoh. So maknanya kita relax, tenang. Jadi berlaku benda tu. Berapa ramai jemaah haji kalang kabut tadi tu. Lalas wuduk tadi tu tak sah. Bila wuduk tak sah, tawaf kau tak sah, sa'i tak sah, tahlul pun tak sah, kena dam seekor kambing, kena ulang balik. Itu je. Itu kalau buat umrah. Kalau dia buat haji, katalah tawaf tu tawaf haji. Tawaf haji. Tawaf, sa'i, tahlul. Katalah tahlul lepas sa'i tu tahlul sani. Tahlul sani tak ada gunting.
Tahlul awal, dia lontar jamrah contoh. Lepas lontar jamrah 7 biji, itu tahlul awal. Dia gunting ataupun lelaki boleh bercukur. Lala bila tengok, bila cek-cek balik, dia kata, alamak, Ustaz, saya punya tawaf tak sah lah. Kenapa tak sah? Saya ambil wuduk tak sempurna. Macam mana? Itulah. Saya basuh muka, sekali saya sapu kepala. Jadi saya ingatkan sapu kepala tu dah sah. Lepas tu saya basuh tangan. So tak boleh, sebab tak ikut tertib. Tak ikut tertib. Jadi maknanya wuduknya tak sah. Bila wuduk tak sah, tawaf tak sah. Bila tawaf tak sah, sa'i pun tak sah. Tahlul sani tu settle lah. Sekarang masalahnya, bila dah tawaf, kan bila kita dah buat haji, bila kita melontar jamrah kubra tu, katalah 7 bilik, dan masa tu kita tahlul awal, patah ihram tu ada 13, 10 dah halal dah. Mana boleh pakai baju berjahit, boleh pakai minyak wangi, boleh sikat rambut lah, apa semua, tak ada masalah, kan. Perempuan boleh tutup muka, lelaki boleh tutup kepala, yang itu 10 tu. Yang tak boleh 3, berkahwin, kan, bersetubuh, kan, muqaddimatul jima'. Yang ni tak boleh. Tapi bila dia dah buat tawaf sa'i tadi tu, kan, dia ingatkan tawaf sa'i dia tu settle. Rupanya wuduk dia tak sah. Bila wuduk tak sah, tawaf sa'i, tahlul sani tu tak ada potongan apa. Dia pun balik hotel, dia bersama suami isteri. Berlaku. So akhirnya apa? Memang dia kena dam lah, seekor unta pula. Sebab apa? Sebab dia belum selesai lagi ihram. So dia kena ambil wuduk balik, dia kena betulkan balik dia punya tawaf sa'i, lepas tu dam seekor unta. Musim haji unta mahal, kadang cecah 10,000 seekor. So kalang kabut macam mana? Tak apa, dam tu boleh dikemudiankan. Nanti dah bila musim biasa, haji, unta tu pun dah murah. Yang murah beli unta yang nyanyi tu. Tu murah. 10 rial je. Tu cerita tu. Tapi tak boleh pakai dam lah dah. Benda ni berlaku. Tahun 2000, haji 2023, ada jemaah tu kata jangan kalang kabut lah. Kita dah briefing. Sebelum nak bergerak apa-apa, kita dah briefing. Settle satu-satu perbuatan, kita postmortem. Nasib baik kita buat postmortem. Kalau kita tak buat postmortem tu, dia ingatkan tawaf sa'i dia dah settle, dia dah bersama dengan isteri kat sana, balik Malaysia pula, kena pula beranak lagi pula. Tu macam mana tu? Jangan main-main. Memanglah halal, hubungan suami isteri itu halal, tapi kau melaksanakan benda tu dalam keadaan haram. Sebab ihram kau belum selesai. Masalahnya dapat anak pula tu. Itu yang kadang anak tu sial. Bayangkan, anak tu nasib dia macam-macam lah. Kau hubung nama bagus macam mana pun, kan. Tapi kadang nasib anak tu pula jadi masalah. Sebab tadi itulah sebab perbuatan mak ayah dia. Bukan mak ayah dia berzina, tak. Itu kira halal. Tapi dia melakukan dalam keadaan tadi. Pantang larang tu tak habis lagi. Jadi tenang-tenang. Ibu-ibu, kakak-kakak bertenang-tenang. Jangan kalang kabut. Tenang-tenang. Suami dengan suami nak kahwin lagi, tenang, relax dulu. Relax, tenang, biar. Kalau ada kahwin apa masalah. Macam tadi lah kita minta cerai, nak macam mana? Kalang kabut. Itu cerita lain lah. Boleh abang nak nikah, tak ada masalah. Belikan saya sebiji rumah, sebiji kereta, emas sedulang, macam tu. Kan tiap-tiap hari boleh touch. Itu dia. Contoh. Okey lah, tak ada contoh, silalah, apa masalah. Tenang. Jadi belum apa-apa kita dah haru-haru nak terjun bangunan 10 tingkat, rugi lah. Tu dia, elok kita boleh hidup 10 tahun enjoy macam-macam. Dah lah kita nak bunuh diri. Bunuh diri lagi dia seronok. Eloklah kau mati, aku nak kahwin pun. Tu cerita. Jadi bertenang-tenang. Sebab itu yang diajarkan oleh Nabi. Tu dia. Jadi sunnah Nabi ni bukan berpakaian saja. Bukan berpakaian saja. Sunnah Nabi ni bukan makan saja. Sunnah Nabi ni bukan kahwin nikah saja. Jadi sunnah Nabi itu apa yang diajarkan dalam hadis dia yang banyak tadi tu. Bayangkan hadis Nabi itu berapa banyak. Kalau Quran tu ada 6,666 ayat. Hadis ni lagi beribu-ribu, beratus ribu. Imam Bukhari tu nak keluarkan kitab Sahih Bukhari tu, kitab Sahih Bukhari tu. Imam Bukhari tu nak keluarkan kitab Sahih Bukhari tu, dalam kitab Sahih Bukhari tu hadis belas ribu je. Tapi Imam Bukhari dia menghafaz, dia belajar tu, berguru dia guru hadis tu, berjalan kaki daripada Bukhara tu sampailah Mekah, Madinah, apa semua bla 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 bla. Guru dia lebih 1,000 orang. Kita berangan murid lebih 1,000 orang. Follower lebih 1,000 orang. Imam Bukhari guru dia lebih 1,000 orang. Imam Bukhari guru dia lebih 1,000 orang.
Dan semua 1000 guru dia tu, dia belaga lutut tu, dia belajar betul-betul duduk depan-depan, belaga lutut. Belajar nak dapat hadis. Dan ilmu hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari lebih 600,000 hadis. Bayangkan, 600,000 hadis. Jadi berapa banyak tu? Jadi kalau kita nak cerita tentang sunnah Nabi, hadis Nabi tadi tu, yang kalau kita nak pelajari tu, ratus ribu. Tu dia, ratus ribu. Ini at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan, yang Nabi sebut. Tenang-tenanglah, kerana semua tenang tu daripada Allah. Dan kalau kabut, serabut, kan, itu daripada syaitan. Hadis tu saja silat pula ada berapa rawi dia. Amin. Tu dia. Jadi tenang-tenanglah. Raya ada 3 minggu lagi. Kan? Orang Malaysia kan, puasa sebulan, raya sebulan. Kan? Jadi nak buat open house ke apa, relax je, tenang-tenang. Kan? Nanti tanya ustaz bila free, saya nak jemput makan, nak buat open house. Kan? InsyaAllah saya datang bawa satu bas. Satu je kan. Baik, ibu-ibu, kakak yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Yang lepas kita dah baca dah, kan? Bab pakaian Nabi, lepas tu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pun dah tahu Nabi ni kalau makan, Nabi tak pernah makan seorang-seorang. Itu yang ada istilah apa, dafaf. Dafaf tu maknanya apa? Maksud dafaf, dia menjawab seseorang yang makan bersama orang ramai. Dafaf ni ibarat macam duyuf lah, kan? Mungkin daripada perkataan duyuf tu tetamu lah. Maknanya dafaf ni maknanya makan ramai-ramai lah, tak pernah makan seorang-seorang. Nabi pun memang tak pernah makan seorang-seorang, kan? Nabi akan makan ramai-ramai. Kita makan seorang-seorang, kan? Tapi kita tahu beritahu orang, kita tangkap gambar. Kan? Orang pun tengok dapat gambar makan je, kan? Jadi Nabi makan tak pernah seorang, sembahyang tak pernah seorang, musafir tak pernah seorang. 3 perkara ni Nabi akan melakukannya sama ada paling kurang 2 orang. Sama ada makan berdua dengan isteri ke dengan kawan-kawan. Berjalan macam tu juga, salah seorang sahabat akan temankan Nabi. And begitu juga dengan solat. Nabi tak pernah solat seorang-seorang. Itu antaranya kalau kita mampu buatlah. Itu dia, bukan mudah. Baik, kita masuk bab khauf. Khauf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hannad As-Sari' menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami daripada Dalham bin Saleh, daripada Hujair bin Abdullah, daripada Ibnu Buraidah, daripada bapanya, bahawasanya Raja Najasyi telah menghadiahkan Nabi 2 khuf berwarna hitam yang tidak bercampur dengan warna lain. Baginda memakainya, kemudian berwuduk dan menyapu di atasnya. Jadi Raja Najasyi dan Raja Habsyah Najasyi telah memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, antaranya 2 khuf berwarna hitam yang tidak mempunyai bulu serta tidak bercampur dengan warna lain. Baginda akan memakainya setelah berwuduk. Apabila hendak berwuduk lagi, baginda menyapunya sahaja. Ini dia khuf. Dia ada 2. Bila sebut khuf ni, dia ada 2. Khawfa, khawfa, satu dia khaw wawfa. Khuf, bila sebut khuf, itu stokin lah, senang cerita dia. Stokin kulit, bukan stokin biasa ya. Khuf, stokin kulit. Satu lagi khauf, kha wafa, itu takut. Dalam bahasa Arab, takut atau bimbang. La takhaf wa la tahzan, itu dia. Janganlah kamu takut dan jangan kamu bimbang. Jadi khuf yang kita cerita ni sekarang ni khuf, iaitu stokin kulit. Baru 2-3 hari lepas ada 2-3 kawan nak pergi haji, ini daripada Australia, kawan-kawan pergi Australia, semalam jumpa dekat KL, dia nak pergi. Jadi dia minta saya buat kursus ringkas. Dia bila dah berkawan dengan Mak Saleh apa semua kan, dia orang Melayu Singapura, tapi dah migrate ke Australia. Jadi bila nak pergi haji tu, dia punya kota lain, kota Saudi lah, campur dengan Arab, dengan Pakistan, dengan apa semua. Jadi bila duduk sama-sama dia orang ni, mereka ni ada mazhab, dia orang boleh pakai stokin. Stokin dia kata stokin khuf. Kalau kita sebut stokin khuf tu mesti kulit, mesti dibuat daripada kulit. Tapi ada puak-puak lain ni janji stokin. Dia kata janji stokin yang tak masuk air. Stokin kalau namanya kain, kalau namanya bulu, itu tak payah cerita lah. Memang air tu akan meresap. Kau pakailah 5 lapis pun, dia akan meresap. Betul tak? Itu confirm, logik akal. Dia kata, tak meresap kan. Itu dia memanglah.
Kalau kau tak pijak air, memang dia tak meresap. Kan? Tapi pada dasarnya kain tadi tu, tekstur tadi tu dia meresap air. Jadi tak boleh lah. Dia mesti tekstur yang tak meresap air. Maknanya kalau kau memang tak pergi dekat air tu tak meresap lah kat stokin kau. Macam ni akak-akak pakai stokin kan. Tak pijak air, memanglah air tu tak masuk kat situ. Tapi kalau kita pijak air, confirm meresap. Kecuali stokin kulit tadi tu. Stokin kulit tu memang kalau kita simbah air, dekat tepi lah, jangan simbah dekat atas yang tempat zip tu. Kalau simbah kat atas tu segayung dah masuk. Jadi kalau ni kita pakai stokin tadi tu, kita pakai stokin, kita basahkan air kat sini, simbah. Kita pijak air kat bawah. Memang tak masuk. Sebab dia kulit. Jadi itu yang dimaksudkan dengan stokin khuf tadi tu. Jadi stokin khuf, kalau kita pakai 24 jam, dalam tempoh satu hari 24 jam tu, tengoklah orang dia ada orang musafir, orang mukim, dia lain tapi maknanya katalah kita start subuh tadi tu, kita dah mandi lah apa semua bla bla bla, kita ambil uduk macam biasa normal kan. Lepas tu kita pakai stokin khuf tadi tu. Stokin khuf tu selalunya orang pakai balapik dalam tu stokin biasa, lepas tu akan baru pakai stokin khuf tadi tu. Jadi kita ambil uduk macam biasa. Ini dalam bab fiqh pun ada. Dia panggil apa? Bab khuf tadi. Kita dah mandi, katalah bangun pagi tu kita biasa mandi lah apa semua, lepas tu kita ambil uduk macam biasa normal, lepas tu kita pakai stokin, sarung dengan stokin kulit khuf tadi tu. Semayang subuh, katalah kalau kita tahajud lah, semayang tahajud lah apa semua bla bla bla, semayang subuh lah apa semua. Masuk duha, terkencing, terberak. Kita kencing biasa, berak biasa, lepas tu kita dah istinja, cebok lah apa semua. Ambil uduk, itu kalau kita pergi toilet tadi tu, kita buka stokin kulit tu, maka terbatal. Tapi kalau kita tak buka stokin kulit tadi tu, tak buka lah. Memang kita tak buka. Stokin dalam tu ada stokin kulit, kita tak buka. Kita buang air, cangkung lah, apa semua. Lepas tu kita dah settle, istinjak, basuh semua. Lepas tu kita ambil uduk macam biasa. Bab kaki tadi tu, kita sapu air je. Bab kaki tu, letak air tangan, sapu je. Ni, contoh, sapu je ni. Sapu je. Sap macam tu. Kalau ni ada air, kita pun sapu. Ni kaki kita tu, ni katalah contoh ni kita punya kaki tu, kita sapu ke depan, lepas tu sapu ke bawah. Sudah. Macam tu, habis. Kalau nak buat tiga, buatlah 3 kali. Basuh air lagi, tak buat 3 kali. Sah. Maknanya lepas tu kita semayang duha 2 rakaat sampai zuhur. Uduk kita ada lagi, semayang zuhur lah. Lepas zuhur tu kita baca Quran apa semua, ngantuk tidur. Kailullah, kita tidurlah setengah jam ke 1 jam ke ataupun sampai asar ke balun. Batal lah sebab kita dah wuduk tu. Kita dah tidur tu mungkin kita dah guling dah. Tapi kalau kita yakin kita tidur setempat, papan punggung kita tak lari dan kita tak kentut, kita yakin, maka tak batal lah wuduk kita. So bangun je daripada tidur tadi tu, boleh terus main zuhur pun, main asar kalau kita yakin. Tapi katalah batal, confirm dah kentut lah apa semua, dah guling-guling apa semua. So kita pun bangun nak semayang asar ni, ambil uduk macam biasa dekat kaki tu, bas sapu je macam tu. Semayang asar, maghrib, isyak, subuh besok kena buka balik. Dia 24 jam. Untuk orang musafir tu ada 3 hari kita berapa tak silap. Kalau untuk orang mukim ni 24 jam lah kena buka balik. Jadi dalam tempoh tu kalau bersama suami isteri, batal lah. Sebab nak kena mandi hadas. Mandi hadas tak boleh pakai khuf. Memang batal, automatik batal. Jadi tu itu kelebihan. Dalam bab yang kita baca ni, Nabi menerima hadiah daripada Raja Habsyah. Ini kan dulu ni, masa bila Nabi jumpa Raja Habsyah ni? Masa Nabi hijrah lah dulu. Sebelum Nabi hijrah Mekah ke Madinah, ada beberapa hijrah sebelum tu lagi. Jadi salah satunya hijrah ke Habsyah. Raja Najasyi tu, dulunya asalnya dia tidak beriman, hujung-hujungnya ceritanya dia beriman. Jadi masa Nabi pergi berhijrah ke Habsyah, Nabi menerima macam-macam hadiah, macam-macam lah. Itu antaranya isteri pun ada juga. Itu kalau kita tengok dalam ramai-ramai isteri Nabi itu ada yang Sauda, Ummu Sauda. Sauda tu maknanya gelap. Gelap. Jadi ada salah satu isteri Nabi itu, mungkin ini hasil hadiah-hadiah daripada raja-raja, dihadiahkan kepada Nabi sebagai isteri. Itu dia, kita kalau kita tak nak lah kan. Kalau saya lah,
Saya tak ada, tapi kalau yang yang dia hadiah aku hitam tapi kaya, saya ndak lah. Itu dia. Itu saya ndak lah. Tu cerita dia kan. Jadi nak beritahu jadi jangan, orang kan duk cakap Nabi ni isterinya ramai, lebih pada 4. Jadi apa Nabi ni layan nafsu sangat? Nabi bukan macam kita, tuan-tuan. Nabi bukan macam kita. Tengok kisah balik apa yang Aisyah cerita. Bila dah bersama dengan Rasulullah tu, bersama tu untuk benda tu saja. Sampai Aisyah menceritakan, aku pun tak dapat melihat kemaluan Rasulullah. Bayangkan. Jadi jangan kita duk sangka Nabi tu kahwin lebih pula 4, dan kita duk bayangkan Nabi tu seksnya teruk pada kita. Dosa, tuan-tuan. Dosa. Dosa. Jadi jangan fikir Nabi tu tak macam kita. Memanglah Nabi tu manusia macam kita. Sebab Nabi tu manusia. Dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada bapaknya namanya Abdullah, ada atuk, ada pakcik namanya Abu Talib, atuknya Abdul Muttalib. Ya betul, dia manusia macam kita, tapi dia bukan macam kita. Tu dia. Jadi jangan itu cakap kita ni silap bulan, kita ni mungkin dah jatuh munafik ke kafir tu, murtad ke wali'azubillah, kita tak pastilah. Sebab kadang macam tadi, betul mulut kita tak mengata agama, tapi kita memikirkan tentang Tuhan, kita mengikirkan tentang Nabi yang teruk-teruk, yang bukan-bukan. Jangan, sebab tu kena jaga. Bila mana kita ngaku kita ke orang Islam dan orang beriman, fikiran pun nak kena jaga. Jangan berfikir bukan-bukan. Soal kita tak mampu nak bermadu, berpoligami itu soal nombor 2. Tapi jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan kata yang bukan-bukan. Geli aku masuk sana, masuk sini. Apa ni, tuan-tuan? Jangan. Kalau tak mampu diam je. Makanan pun kita tak boleh nak ngata. Makanan tu kita tak boleh nak ngata. Makanan memang halal boleh masuk mulut pun tak boleh nak ngata. Betul tak? Tak sedap cakap. Biarlah tak sedap. Biarlah tak sedap. Sudahlah. Minta maaf lah, tak boleh nak makan lah. Tekak macam rasa tak. Sudahlah. Jangan aku cakap pula, apa aku tak pernah makan lemang macam ini ke, apa rendang. Aku tak pernah seumur hidup aku. Aku tak pernah rasa macam batu keras apa semua ni. Tak boleh, tuan-tuan. Itu makanan, bab makanan pun kita tak boleh nak mengata. Bab yang macam-macam tu lagilah. Tu cerita tu. Okey je. Selingan. Tenang punya tenang tu kan. Dia keluar pula kan. Tu cerita dia. So maknanya jangan. Memang kena jaga. Kena jaga. Nak Nabi. Jangan. Saya ada jumpa 2-3 orang soleh. Tuan-tuan guru. Memang betul isterinya ada 4, isterinya ada 2, isterinya ada 3. Kita bila dengar isteri 2, isteri 3, isteri 4, kita kata kuat nafsu. Sedangkan bila kita tengok, kita sembang dengan dia, kita sembang orang tu tua dah. Dah tua dah, 80-an. Kuat apa? Makan pun sepinggan tak habis. Takkanlah bila bab bersama tu dia kalah pada kuda. Tapi bila kita kata kenapa tuan guru kahwin lebih apa semua kan? Satu macam tadilah sunnah. Dia nak dapat fadilat sunnah juga. 2, berkebajikan. Yang dia kahwin ni, isteri nombor 2 ni janda, anak 10. Dia berkebajikan, dia beri kebajikan. Dia sara hidup orang tu. Soal nak bersama ni, dia sendiri cakap, saya ni ustaz, orang ada ilmu, orang alim. Katalah kita nak pergi makam soleh ni. Makam soleh ni kita kena sentiasa suci. Makam soleh ni kita kena sentiasa suci, berwuduk, dalam wuduk. Jadi bila kau 24 jam kau wuduk, masa bila kau nak sama dengan bini kau? Itu kena faham. Jadi orang perempuan pula jangan sibuk, hak aku mana, nafkah aku mana. Sampai satu masa engkau pun dah 80, 90, ini pun dah nak nafkah apa? Pegang pun dah tak ada karen dah. Dulu belum sikit short itu dia. Habis semua malam Jumaat contoh. So sampai satu masa memang itu dia cakap. Sebab kita kalau kita nak pergi makam soleh ni, kena 24 jam bersuci dalam wuduk. Jadi bila dalam wuduk, masa bila kau nak bersama? Bayangkan. Bukan mudah.
Jadi jangan mikir yang bukan-bukan. Jadi Nabi ni memang dapat hadiah macam-macam. Itu diceritakan. Macam-macam hadiah Nabi dapat. Dan bila Nabi jumpa pembesar-pembesar. Ya. Sejuk. Kita nak solat, kita pakai stokin dan kasut yang kulit kan. So khuf itu boleh dipakaikan? Dia tak boleh. Dia kalau kita nak pakai kasut kulit tadi tu, still kita kena pakai stokin khuf juga. Jadi maknanya kita kena pakai stokin biasa. Sebab kalau kita stokin khuf tu yang kulit tu kita pakai semata-mata, nanti akan melecet pula. Sebab tu orang akan sarung stokin biasa dulu, pakai stokin biasa, baru stokin khuf, baru masuk dalam kasut. Sebab kasut tu itu dah pakaian kasut lain. Kasut tu yang kalau berjalan nanti terpijak najis ke apa, sebab tu cerita lain dah. Jadi kita pakai tak, kita automatik kita kena pakai macam tadi. Katalah kalau kita dah solat biasa, ni kan, sekejap lagi aku nak musafir ni, katalah nak panjat gunung atau pergi tempat kawasan sejuk tu, kalau tak silap musafir boleh 3 hari. Kalau inilah kalau kena buka balik lah dalam bab khuf tu, kalau orang mukim 1 hari 24 jam. Katalah benda tu kita mukim, tapi ada aktiviti bukit, naik bukit kan. So maknanya kita mula-mula wuduk tadi tu, katalah wuduk tu pagi sembahyang subuh tu. Sembahyang subuh tu memang kita kena basuh kaki tu. Lepas sembahyang subuh tu kita dah pakai khuf tadi tu, so maknanya lepas tu kita bergerak, kita berjalan. So waktu duha ke, waktu zuhur ke, waktu asar ke, so kita just sapu je. Bila basuh dah, yang lain tu kita basuh lah macam biasa, kumur muka apa, basuh tangan, basuh kepala. Bila bab kaki je kita sapu air ke tangan tadi tu, baru pakai kasut balik lah. Maknanya kita tak perlulah buka stokin dan khuf tadi tu. Stokin dan khuf tu maintain kekal, kasut je tu kita buka. Sebab kasut tu dah jadi barang yang kita pijak-pijak, berjalan sana berjalan sini lah apa semua bla bla. Kecuali macam tadi kan, kecuali memang pergi kat tempat yang sangat sejuk dan mudarat nak buka kasut pun tak boleh. So ketika itu wuduk tu sapu je atas kasut tu lah. Ambil air saji tu tadi tu, panaskan sikit, cairkan dia. So basuh yang mana yang perlu sajalah. Ataupun kalau ketika itu memang air ni pun dah mudarat sangat, sejuk sangat, ambil tayamum. Pakai tayamum. Dan khuf ni sebenarnya kita tak musafir pun, kita duduk ni selalunya ibu-ibu lah, contoh ibu-ibu yang lepas beranak semua, kadang-kadang dia kan tak tahan sejuk lah apa semua kan. Masa dia dalam tempoh beranak kita lahirkan anak itu, ketika itu kita tak solat. Darah wiladah, lepas tu nifas. Wiladah tu melahirkan anak. Nifas tu yang mungkin 40 hari, 60 hari. Kalau orang Melayu punya 100 hari. Dia bukan 100 hari. 100 hari tu pantang orang Melayu. Orang Jawa tak. Orang Jawa standard, dia ikut mana yang dalam kitab. Dalam kitab, nifas ni, darah nifas ni, nasib lah kalau darah nifas tu 30 hari berhenti, 30 hari lah. Kalau 40 hari berhenti, 40 hari lah. Maksimum 60 hari. Macam mana darah haid maksimum 15 hari. So masuk hari ke-16 itu istihadah. Tapi darah nifas maksimum 60 hari. Ini yang saya belajar dalam kitab lah. Jangan tanya ustaz tahu macam mana. Ustaz beranak ke? Memang saya tak beranak lah. Darah nifas dalam kitab disebut maksimum 60 hari. Minimum terpulang lah. Tapi orang Melayu punya dia tambah maksimum 100 hari. Dia tak bagi suami diusik. Contoh tu cerita lain lah. Tapi dia bab hukum 60. Jadi ibu-ibu ni lepas mengandung, lepas bersalin apa semua bla-bla ni, walaupun dia dah habis nifas, dia dah solat, tapi macam tadilah nak pergi bila air banyak kali, nak buka apa semua susah, dia boleh pakai khuf sebenarnya. Dia boleh pakai khuf. Jadi maknanya khuf tu bertahan 24 jam lah. Jadi dalam tempoh 5 waktu yang dia berwuduk tadi tu, wuduk yang mula-mula je lah subuh basuh kaki. Zuhur sapu air, asar sapu air, maghrib sapu air, isyak sapu air. Besok pagi subuh kena buka balik. Buka balik, ambil wuduk normal macam biasa, pakai khuf. Zuhur sapu atas tu, asar sapu atas tu. Jadi sebenarnya waktu normal pun boleh pakai khuf. Tapi khuf yang berkulit lah, stokin kulit. Bukan stokin span, bukan stokin bulu kain, bukan. Dia mesti stokin kulit.
Ya, memang ini dah sepakat ulama. Bila sebut apa itu khuf, stokin tu adalah stokin yang dibuat daripada kulit. Kulit binatang yang diharuskan lah. Kan? Saya khuf mahal ustaz, kulit babi. Tu dia, eloklah kau jadi macam babi. Itu dia kan. Tu cerita. So maknanya kulit lembu, kan? Ataupun kambing, ataupun binatang yang haruslah. Buaya tak harus. Kan? Kuda kan? Pun adalah kuda tu binatang yang harus, boleh dimakan pun. Kan? Cuma tak biasalah orang buat. Unta sama juga. Yang biasanya kulit lembu dengan kulit kambing. Itu je. Jadi bab khauf, kan? Memang Nabi ada pakai. Nabi ada pakai stokin khauf. Ada kalanya Nabi pakai. Kan? So Nabi dihadiahkan oleh Raja Najasyi. Kan? Jadi bila Nabi berwuduk tadilah, kan? Wuduk yang mula-mula tu kena basuh normal macam biasa. Tak boleh excited. Besok pergi kedai cari khauf, kita pun pakai. Wuduk terus kita basuh. Sapu je atas. Tak. Sapu atas ni untuk wuduk yang kedua, ketiga, keempat, kelima habis. Kalau musafir panjang. Kan? Jadi wuduk yang mula-mula yang normal tu kena basuh kaki macam biasa. Assalamualaikum. Kan? Dan khuf ni pula dia akan terbatal kalau koyak. Kan? Pakai je excited sangat pakai, so maknanya kita pun main bola. Kan? Tendang pakai stokin tadi tu, kita nak tengok canggih tak canggih. Kita punya stokin kulit tadi tu, main bola ke apa benda yang datang pun kita sepak koyak. Kan? Walaupun tak masuk air, tapi bila dah terkoyak maknanya terbatal lah kita punya khuf tadi tu. So wuduk kena pakai normal macam biasa lah. Sebab kalau dijahit pun dia takkan mampu seperti asal. Kan? Tu cerita tu. Kan? Okey? Ya. Kalau dah masuk masjid nak keluar susah. Kalau kita nak pakai tu boleh? Boleh? Ya, boleh. Orang perempuan boleh, tak ada masalah. Orang lelaki lah tak boleh pakai khuf lah. Sebab orang lelaki dalam keadaan ihram. Satu, kalau dalam keadaan ihram dia tak boleh pakai stokin. Stokin kulit apatah lagi. Tapi kalau dalam keadaan biasa, mana bukan ihram, bukan umrah, bukan haji, ulang-alik masjid macam biasa boleh, tak ada masalah. Jadi bila dia nak berwuduk dalam masjid nanti katalah terbatal macam tu kan. Terbatal, so dia yang lain tu biasa macam biasa. Dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Jadi yang kaki tadi tu dia spray dekat tangan, sapu je lah atas stokin kulit tadi tu. Boleh, tak ada masalah. Kan? Itu kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah dalam tempoh umrah. Sebab perjalanan tu masih musafir. Kita daripada Malaysia pun musafir. Masuk Madinah pun katalah 3 hari. Selebihnya pergi Mekah mungkin dalam 5 hari. Jadi kalau kita dalam musafir, kalau tak silap lah, nanti saya pun ingat-ingat lupa. So musafir 3 hari tak silap. 3 hari tu maknanya kalau setakat 3 hari tu kita masuk toilet, buang air kecil, buang air besar, boleh pakai stokin stokin kulit tu. Selagi dia tidak terbuka. Jangan bila kita zap, alamak terbuka tu tak boleh lah. Bila kita dah terbuka tu, alamak aku pakai khuf. Bila kita terbuka tu, habis lah. Makna zip tu kita dah buka tu, makna kita sendiri yang membatalkan kita punya khuf. Sebab tu khuf tadi tu boleh 1 hari untuk 24 jam untuk orang tak musafir, 3 hari tak silap untuk orang yang musafir. Sebab tu antara salah satu perkara yang membatalkan khuf bila mana terkoyak. Memang sengaja ke tak sengaja terkoyak ataupun terbuka. Zip tadi tu tiba-tiba zip tu memang zip, kita ingatkan zip elok, rupanya dia prap dia terbuka. Tak boleh buat apa lah. Kalau kita pergi buat umrah, Ya. bukan musafir sebab kita duduk lama. Tak juga. Nak umrah sekarang ni 7 hari. 7 hari kan. 7 hari tu tolak hari pergi dengan hari balik. So 5 hari. 5 hari pula kita duduk kat Madinah 2 hari. Dekat Mekah 3 hari. Dekat Madinah 2 hari tu pun tolak lagi hari pergi balik. Dekat Mekah tadi tu 3 hari 4 hari tu tolak pergi balik. Jadi memang boleh dikatakan sepanjang tu pun sebenarnya adalah musafir. Sebab dia kira pergi balik tu pun 1 hari. 1 hari tu 24 jam. 24 jam. Dia kira. Contoh macam, okey kita duduk Madinah 2 hari. Duduk Madinah katalah 2 hari. Kita pun katalah kita duduk Isnin, Selasa, Rabu. Rabu petang kita akan gerak daripada Madinah pergi ke Mekah. Katalah kita gerak pukul 6 petang, kan? Kita sampai dekat Mekah katalah 12 malam. Sampai Mekah 12 malam tu, 12 malam tu masih hari di Madinah lagi tu, sebab tu hari musafir lagi. Jadi hari yang betul-betul akan dikira hari first kita duduk dekat Mekah besok 12 malam. Nampak macam kita duduk kat Mekah 3 hari, tapi sebenarnya
still ada hari pergi dan hari balik. Tu cerita tu kan. So siapa-siapa nak musafir nanti ajak saya, nanti saya akan beritahu, okey kita musafir lagi, kita boleh jamak lagi dan sebagainya. So kena sponsor saya lah. Jangan telefon, ustaz saya dekat Jepun, saya kat Tokyo ni, macam mana saya nak sembahyang? Itulah, pergi lain kali ajak aku. Tak payah tanya susah-susah, nanti aku bagi tahu je semua kan. Tu cerita tu kan. Jadi Nabi pernah pakai stokin khuf yang dibuat daripada kulit kan. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami daripada Hasan bin Ayyash, daripada Abu Ishaq, daripada Sya'bi, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Dihya telah menghadiahkan 2 khuf, sepasang khuf kepada Nabi SAW, lalu baginda memakainya. Israel berkata, diriwayatkan daripada Jabir, daripada Amir dan sehelai jubah, lalu baginda memakai kedua-duanya sehingga koyak. Nabi SAW tidak mengetahui sama ada kedua-dua diperbuat daripada binatang yang disembelih atau tidak. Abu Ishaq berkata, dan Abu Ishaq di sini ialah Abu Ishaq Al-Syaibani, namanya Sulaiman. Huraian seorang sahabat bernama Dahya Al-Kalbi. Dahya itu nama salah satu sahabat Nabi yang diutuslah masa zaman kegemilangan Islam tu. Salah satu yang diutus ialah Dahya Al-Kalbi. Dia kalau tak silap dia jumpa Raja Rom, kalau tak silap macam tu pernah menghadiahi Rasulullah SAW sepasang khuf tanpa ditanya dan diketahui sama ada diperbuat daripada kulit haiwan yang disembelih dengan cara Islam atau tidak. Ini bermakna ada perbahasan lah. Jadi kalau macam tadilah orang hadiahkan kita stokin khuf, kita nampak benda tu normal, kulit lembu, okey lah kita pakai, kecuali ada kulit babi tu kita tahu ada 3 dot kulit babi kita nampak ada 3 dot, kita terpegang. Kawan tu dah pegang lama dah, daripada Jepun dia pegang sebab dia nak bagi kat kita, sampai kat kita, kita pegang, so kita tengok ini kulit babi lah, sorry lah jadi macam mana kita pegang? Kalau kita kering, benda tu kering tak ada apa lah. Jadi kalau salah satu basah, confirm lah kena sama lah tu cerita tu. Maknanya 1 basuhan tanah, lagi 6 air biasa tapi kalau benda tu duduk kering, tak ada apa. Tak usah pening kepala, tak usah terkejut so Dahya ni menghadiahkan kepada Nabi stokin khuf tadi tu. Nabi pun tak tanya, ini lembu sembelih ke, lembu tak sembelih jadi kat sini kita belajar kalau ada memang yang dihadiahkan tadi tu memang kulit lembu, kulit kambing, jangan banyak tanya lah ini kau beli mana? Australia tu orang Islam ke tak Islam? Sila Iblan sana punya sembilan lagi Islam pada Malaysia punya nak sana tu Australia, New Zealand tu lembu kambing tu lagi banyak pada manusia so memang kulit dia lagi banyak lah pada kita jadi bila orang hadiahkan tu, kau kan nak pergi Mekah, kau kan nanti nak banyak gunung sejuk, elok pakai stokin kulit ni dia pun terima kasih banyak, dah tak usah cerita banyak ini halal ke tak halal, sembelih ke tak sembelih apa semua ada cop halal ke tak, tak usah fikir lah. Sebab Nabi pun tak tanya yang penting macam tadi lah, dah tahu dah ini kulit apa, kulit lembu memang binatang yang diharuskan, kulit kambing binatang yang diharuskan, kulit unta binatang yang diharuskan, kecuali macam tadi lah, ini kulit ular masih hidup pun kita takut, kita pakai kulit dia pula macam tu tu cerita tu. Tapi macam kulit ular, kulit buaya, itu pun perkara yang dibolehkan, cumanya kulit tadi tu apa tu kan ada istilah tu, diseltu kulit tu diseltu ke tidak, tu maksud dia. Jadi kalau diseltu dan dijadikan handbag, dijadikan tali pinggang, boleh kita pakai, tak jadi masalah seltu tu adik-adik sama lah, cuma dia ada kaedah dia pula kan yang contoh macam yang outlet bukan Islam tiba-tiba ni kan dulu masa cerita dengar IKEA dulu ada jual babi lah apa semua makanan-makanan tu kan jenuh masa tu kan jadi itu yang diistilahkan seltu tu sama cuma istilah sekarang, takut orang sekarang bila sebut bukan sama ke seltu lah, dia pening balik, seltu tu sama lebih kurang sama aje cuma bila dah kita nak sama seltu satu rumah ni adalah kaedah dia. Cuma bab seltu ni dia lebih efisien lagi, dia bukan sekadar air tanah dengan air ni, bahkan dia ada lagi lah macam dia dah masuk bab-bab
pembersihan pula lah, tu panjang cerita dia, kan. Jadi Nabi guna khuf tadi tu, kan, sampai koyak. Baginda memakai khuf ini sehingga koyak. Jadi bila koyak tu maknanya dah terbatal lah. Maknanya bab khuf tadi tu dah tak boleh. Kalau kita pakai pun sekadar pakai. Bila bab wuduk kita kena buka normal macam biasa basuh kaki. Tapi nak menceritakan Nabi pakai khuf sampai koyak. So maknanya Nabi gunakan benda tu, kan? Nabi bukan pakai simpan, pakai sikat, ataupun bila orang hadiah simpan nantilah, bila I nak pakai, I pakailah. Rupanya bila orang hadiahkan dekat dia tu, Nabi musafir ke tak musafir ke, Nabi gunakan benda tu, Nabi pakai, kan? Boleh basuh. Basuh lah, basuh je. Tapi wuduk kita tak, wuduk kita tadi tu, so nanti bila nak berwuduk hanya disapu air saja. Tapi selalunya kebiasaan yang saya tengok orang pakai stokin hoof ni, dia pakai kasut biasa juga. Dia sarung juga kasut tu sebab dia nak berjalan kan. Takut macam tadi lah, kalau dia berjalan kat luar apa semua, terkoyak, terbatal lah dia punya hoof. Jadi nak menjaga stokin kulit tu daripada koyak, dia pakai kasut biasa juga macam biasa, kan? Tapi pada dasarnya boleh je. Kalau kita nak terus pakai kasut kulit, kan, stokin kulit tadi tu, pergi kedai, pergi Speedmart apa semua, okey je. Orang tengok lah, orang tengok je. Tu dia kan. Best kasut dia ni. Tu dia kan. Hasil takutnya macam tadi lah, pijak punya pijak terkoyak. Bila terkoyak maka terbatal lah kita punya syarat-syarat khuf, kan. Jadi Nabi dalam hidup dia, Nabi pun ada memakai stokin kulit yang dinamakan khuf, kan. Jadi nanti boleh rujuk dalam bab fiqh, bab memakai stokin khuf tadi tu. Kalau tak silap, orang mukim, orang yang tak musafir, 1 hari 24 jam, orang yang musafir 3 hari kalau tak silap, kan? Dan benda tu akan terbatal bila terkoyak. Bila terkoyak khuf tu, maka terbatal lah kita punya 1 hari 24 jam tadi tu. Dan bila berlaku hadas besar, bukan buang air besar, buang air besar ni dia still hadas kecil lagi, macam kencing. Hadas besar, hadas besar tu maknanya kalau perempuan datang haid, perempuan datang haid, dia kena mandi. Mandi tak boleh, kan? Tak boleh selesai dengan khuf, ataupun bersama dengan suami isteri, bersetubuh, so maknanya kena mandi juga, so tak boleh lah. Secara automatik dia terbatal. Okay. Capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Bashair menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami daripada Qatadah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana rupa capal Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kedua-duanya, capal kanan dan kiri, mempunyai 2 utas tali, kan? Jadi jari kita ni kan kalau kita kasut, kita selipar tu, ni ibu jari, ni jari tengah tadi, jari, kalau kaki tu jari telunjuk lah, ni jari hantu kan, jari tengah. So kalau selipar Jepun ataupun selipar capal yang Melayu punya, kan, di antara ibu jari kaki dengan jari tengah tu, jari telunjuk tadi tu, kat situlah dia punya dia panggil apa tu, mempunyai 2 utas tali. Kat sinilah dia punya mata tadi tu. Kita pakai selipar kan, tak ada selipar, ada selipar dalam ni, kan? Jadi kebanyakan selipar yang kita pakai sekarang ni, memang dia punya tu nampak kat tengah, tapi sebenarnya itu antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki tu kat situ. Tapi Nabi punya dia ada 2. Nabi punya dia ada 2. Satu di antara ibu jari, satu lagi di antara, kalau tak silap, jari hantu tu dengan jari manis, tak silap, tengah-tengah tu, jadi macam tu. Dia ada 2. Ada satu kawan dia buat capal tu, saya kurang setuju dengan bentuk capal tu, sebab dia buat capal tu macam biasalah, yang macam plan kapal UFO tu kan. Yang bentuk tu saya kurang setuju, sebab wallahu alam bisawab, kita tak tahu bentuk tu macam mana. Tapi bila diadakan 2 poin tadi tu, betul lah, bertepatan lah. Cuma apa khasiat dan kelebihan, wallahu alam bisawab. Saya dimaksudkan, saya difahamkan, siapa yang beli capal tu, dia pakai, dia adalah sakit-sakit dekat badan dia, dengan kata orang kelebihan dia menggunakan capal tu, badan dia sihat. Saya tak tahu apa sakit-sakit dia. Jadi mungkin itu antara hikmah ataupun khasiat lah, kan? Sebab memang capal Nabi tu, kasut Nabi tu, maknanya selipar sandal Nabi tu,
memang ada 2 poin. Satu di antara ibu jari hingga dengan jari telunjuk, satu lagi di antara jari hantu dengan jari manis kalau tak silap. Tu dia pakai. Kan? Jadi Anas pernah ditanya tentang rupa capal Rasulullah SAW, maka dijawabnya bahawa ia mempunyai 2 utas tali dari kulit yang mengikat bahagian atas capal dengan bawahnya. Satu utas tali terletak di antara jari tengah dengan jari manis, manakala satu lagi di antara ibu jari dengan jari telunjuk. Itulah, betul lah tu. Kan? Jadi macam mana rupa dia apa semua, wallahu a'lam bisawab. Tapi itu antara keadaan dia begitu. Kan? Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala menceritakan kepada kami, Waqid menceritakan kepada kami daripada Sufyan, daripada Khalid Al-Hadadah, Al-Hadha, daripada Abdullah bin Haris, daripada Ibnu Abbas, beliau berkata capal Rasulullah SAW mempunyai 2 utas tali, sementara tali yang merentangi permukaan capal juga ada 2 utas tali. Wallahu a'lam bishawab. So 2 tu, satu kat sini, jadi mungkin yang atas tu capal tali yang mengikat kat atas tu mungkin ada 2 macam tu. Ahmad bin Manik bin Yaqub dan Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, beliau berkata Isa bin Tahman menceritakan kepada kami, beliau berkata Anas bin Malik mengeluarkan 2 capal, sepasang capal berwarna hitam tidak berbulu kepada kami, yang kedua-duanya mempunyai 2 utas tali di bahagian hadapan. Isa berkata lagi, selepas itu Sabit menceritakan kepadaku daripada Anas bahawa kedua-dua capal tersebut adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab capal ni macam tadilah, saya pun tak terbayang lagi rupa dia macam mana. Adapun yang ada yang dijual tu mungkin sebahagian daripada ilustrasi ilustrasi yang benar ataupun ilustrasi yang wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau bentuk dia cerita tadi memang betul lah. Ada 2 utas tali, ada 2 sekatan tu, satu dekat ibu jari dengan jari telunjuk, satu lagi dengan jari hantu dengan jari manis. Tu kat situ. Mungkin yang tali yang atas satu lagi macam ini kat atas tu, atau ialah tali daripada situ ketarik ke belakang. Kita tak, benda tu saya tak nampak, saya tak boleh nak ni. Sebab kalau saya nak mengatakan yang ada dijual itulah dia, wallahu a'lam bisawab, tu saya tak berani. Tu kadang benda tu kita kena berjaga-jaga juga. Berjaga-jaga juga. Lebih-lebih lagi kalau benda tu dikomersialkan. Lagi-lagi saya dengar cerita yang capal-capal yang jual dekat luar tu boleh tahan juga harga dia RM500. Ada yang apa macam special order lah apa semua boleh cecah RM1,000, RM2,000. Tapi wallahu a'lam bisawab lah. Saya tak berani. Macam serban, kain-kain serban. Dulu orang tak pandang pun, dulu nak cari kain serban yang betul-betul putih. Ini kalau tuan-tuan tanya saya lah, sebab saya orang lelaki, saya pakai serban. Saya daripada kecil lagi pakai serban. Jadi dulu nak jumpa serban putih susah. So akhirnya orang guna apa? Orang guna kain ceti tu. Kan India kan ada kain putih tu kan, yang Tok Sami punya kain. Kat Masjid India dulu banyak jual. Kain-kain tu sebab dulu nak jumpa serban putih, full putih, susah nak jumpa. Kalau nak pergi Mekah tunggu orang balik haji lah. Ini cerita dulu lah. Jadi benda ni belum menyeluruh. Jadi apa yang berlaku kepada orang-orang yang mengaji agama dulu ni, bila nak kena sakit serban putih, memang dia orang pergi dekat Masjid India tu. Dia orang pergi kat kedai India. Kain yang Sami dia pakai, ceti pakai, kain putih tu. Kain putih tu sebenarnya dia beli, dia basuh, bagi dia lembut, lepas tu dia lipat baru jadi bagi serban. Sebab tu nampak serban tu putih je, kain tu. Ni nak beritahu. Sebelum adanya daripada China lah, banyak orang keluar tu cerita. Jadi benda ni susah nak cakap. Memang susah nak cakap. Jadi sebab tu perkara-perkara ni saya kadang lebih suka bertawakuf. Tak apalah, aku berhenti kat sini. Aku tahu Nabi ada capal, tapi rupa capal tu aku tak berani cakap yang ini. Aku tak berani nak cakap yang ini. Habis tu yang ada yang simpan dekat muzium lah apa semua, wallahu a'lam bisawab lah, betul ke capal Nabi ataupun orang hadiahkan dekat Nabi. Tu dia kan. Jadi
betul-betul Nabi punya capal yang Nabi pakai itu, yang masa Nabi pergi ke Mekah sebelum Nabi di Isra' Mi'rajkan, Nabi pergi Mekah ke Taif, nak berdakwah kat Taif, yang Nabi kena baling batu tu. Bila Nabi kena baling batu tu, dekat badan Nabi tu calar bala sampai berdarah. Ada batu yang kena dekat lutut Nabi tu, dekat tumit Nabi tu, luka tu, darah tu mengalir, dalam kitab Berzanji diceritakan hatta huddibat bid-dima ina'ala, mengalir darah Nabi tu daripada kaki Nabi tu berdarir mengalir hingga bertakung dalam capal Nabi. Jadi maknanya bila sebut bertakung tu maknanya macam canggih jugalah Nabi punya capal ni. Mungkin lebih kurang ala-ala ke kasut juga sebab darah tu boleh bertakung. Tu cerita tu. Jadi adakah itu memang capal yang Nabi buat, kan? Nabi minta tukang kasut buatlah, aku nak kasut macam ni, ataupun capal yang dihadiahkan oleh orang kepada dia. Macam tadilah, kan? Raja Habsyah menghadiahkan stokin khuf, kan? Stokin kulit kepada Nabi. Tu cerita tu. Tapi kalau macam stokin kulit tu, kita clear lah stokin kulit. Habis cerita lah. Mana bentuk stokin tapi kulit. Kan? Macam dia nak masuk tu mungkin ada zip, mungkin ada tali. Mungkin serlong kat atas tu besar boleh masuk ke gitu, kan? Lepas tu bila dah pakai tu kena tutup, sebab dia tak boleh ada benda masuk. Tu dia cerita, kan? Jadi bila capal tu kita tahulah ada dua benda tu, satu di ibu jari, satu lagi di antara jari hantu dengan jari manis, kan? So ada dua penyandal macam tu, penyenggah macam tu, kan? Jadi bila pakai tu maknanya mungkin berkat barang tu, kan? Penyendal tadi tu dia selalu menekan dekat antara jari hantu dengan jari manis, satu lagi jari ibu jari dengan jari telunjuk tu mungkin jadi macam point apa yang orang panggil acupuncture lah. Dia jadi kesihatan pula, wallahu a'lam bisawab, kan? Tu jadi bila nampak dikomersialkan sangat tu jadi susah tu benda-benda macam tu, kan? Sampai kita mendakwa inilah capal Nabi, inilah susah nak cakap, kan? Tu al-kisah dia, kena faham, kan? Jadi Anas pun pernah tunjukkan rupa capal Nabi kepada para sahabat. Ishaq bin Musa al-Ansari menceritakan kepada kami, Ma'an menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, daripada Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi menceritakan kepada kami, daripada Ubaid bin Juraij, bahawa beliau telah berkata kepada Ibnu Umar, aku selalu melihat kamu memakai capal kulit yang tidak berbulu. Dia buang ketika di Samak. Beliau menjawab, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW memakai capal yang tidak berbulu dan mengambil wuduk ketika memakainya. Maka aku pun suka memakainya. Ibnu Umar mempunyai capal yang tidak berbulu yang dipakainya. Beliau yang terkenal dengan kesungguhan mengikut setiap perbuatan Rasulullah. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni memang dia suka tiru apa yang Nabi buat. Itu yang diriwayatkan, kan? Bila mana dia melalui satu tempat, tiba-tiba dia tunduk, dia berjalan. Jadi orang lain tanya, Ibnu Umar, kenapa engkau buat ni? Sebab aku dulu pernah melihat Nabi lalu kawasan sini, masa tu ada pokok, dan pokok tu ada dahan. Jadi Nabi akan lalu dekat bawah pokok tu, Nabi akan tunduk je tu, untuk melepasi dahan tersebut. Jadi sampai pokok tu dah tak ada pun, dia masih buat lagi. Sebab dia tahu ini kawasan dia, ini tempat dia. Ni Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar yang suka sangat meniru apa yang Nabi buat, termasuklah tadi pakai capal. Jadi capal Nabi tu macam tadilah, kalau capal orang Melayu kita tu confirm lah capal yang kulit tu tak ada bulu, kulit tak ada bulu. Jadi itulah bila kita sebut capal, orang Melayu punya capal macam yang kita biasa pakai itulah, air kenduri ke, air kahwin ke, jadi pengantin ke. Ni kalau musim-musim raya benda tu ada tema-tema apa, mulalah keluar benda-benda tu, adalah jual. Tapi kadang nak cari benda tu kena pergi dekat tempat-tempat orang Melayu lah, pasar macam Medan Mara ke, jenis-jenis tu lah, Akib, kat situ ada jual lah. Mungkin ada tempat-tempat komersial tak ada, dah jadi mahal pula dah, kan? Jadi itu capal orang Melayu. Jadi capal Nabi tu adakah begitu rupa dia? Tapi kalau yang kulit tu dah pastilah, kulit tak ada bulu lah. Tapi rupa bentuknya pula. Sebab capal Nabi tu ada dua punat dia, ada pun capal orang Melayu tu satu je, tapi still dinamakan capal. Capal tu mesti daripada kulit, itu capal lah. Kalau daripada plastik ke apa, itu bukan capal. Jadi menjelaskan dirinya pernah melihat baginda memakai capal sebegini serta berwuduk kita mengamakainya. Lalu beliau pun
turut meniru perbuatannya. Walaupun terkenal dengan sifat zuhud dan capal tersebut mampu dimiliki oleh orang yang agak senang, namun apabila melihat baginda melakukannya, beliau terus mengikutinya kerana cinta dan kasih sayangnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antara kelebihan. Jadi barang-barang sunnah ni tadi, barang-barang sunnah ni macam tadilah, kadang memang ada masanya kita perlu beli simpan. Memang nak pakai tu mungkin kita tak mampu. Kadang-kadang barang-barang tu katalah beribu. Tapi sebab macam tadi lah cinta kita kepada Nabi. So akhirnya kita belilah. Cumanya masalah tadi bila benda tu dah jadi komersial, ya ke? Betul ke? Itu jadi masalah pula. Orang yang jual tu dah untung dah. Kita yang beli dah sengkit dah tadi. Kita beli dah sengkit dah. Contohlah, Nabi pakai cincin batu akik. Kita pun carilah merata batu akik yang sampai mahal-mahal pun, sampai dilelong lah pun semua. Sampai orang yang jual tu pakai nama Nabi pula. Nabi pakai baju akik yang mani lah, apa benda-benda lah. Kita pun berhabis beli. Orang yang jual tadi dah untung dah. Entah ya entah tidak, wallahu a'lam bisawab. Tu cerita tu. Ni saya pakai. Saya cincin ada empat biji batu. Tapi saya tak belilah, ni semua orang bagi. Macam ni kan. Ni orang panggil kategori akik juga, tapi orang panggil mani gajah. Wallahu a'lam bisawab, aku tak tahu. Orang kata kalau pakai ni untuk pemanis. Manis muka aku kan. Kencing manis adalah tu dia kan. Ni orang bagi. Mani gajah, yang ni kecubung Kalimantan. Ada dua lagi saya simpan, satu kursani. Kursani ni kalau pakai kebal. Contoh orang kata kebal, entah ya entah tidak. Kursani kan. Hai Kursani lagu M Nasir tu kan. Kursani. Satu lagi murjan. Murjan ni batu luk-luk murjan tu yang di dasar laut tu. Itu empat-empat ni semua orang bagi. Saya tak beli pun. Saya buat dia punya ni je. Dia punya apa? Ni cincin yang orang buat. Dia punya ikat ni. RM500 saya buat dekat Shah Alam. Ada PKNS kawan saya tu, dia memang dia buat kedai perak, kedai emas. Buat kat dia RM500. Sumpat RM2,000. Cukup lah. Sebab nak ambil sunnah je. Sunnah Nabi bercincin. So saya bercincin je lah. Apa bentuk batunya, wallahualam. Orang bagi saya ambil je lah. Tapi dia orang kata benda ni ada khasiat. Batu ni ada khasiat. Sebab tu belakang batu ni jangan ditutup. Belakang pada batu ni, cincin yang betul dia takkan tutup belakang ni. Tapi ada sebaru cincin dia tutup pakai perak juga. Sayanglah sebab batu ni bila terkena dengan kulit kita ni, dia adalah dia punya cas ion tu kan, negatif positif, wallah alam saya tak tahulah, itu cerita dia. Yang penuh-penuh sangat tu saya tak tahu tu. Itu dia tok dukun ke bomoh ke. Yang sunnah Nabi sunnah jari manis je. Terpulanglah kanan kiri terpulang. Jari manis dengan jari kelingking. Ini yang Nabi pakai jari sunnah. Jari tengah tak sunnah, jari tunjuk pun tak sunnah, ibu jari lagi tak sunnah. Tapi dia tengok cerita Avengers, Thanos dia pakai tu kan. Tak betul. Yang sunnah maknanya jari manis dengan jari kelingking. Orang perempuan semua sama juga. Yang sunnah jari manis dengan jari kelingking. Tak ada lah. Memang tak sunnah pun. Tapi macam tadilah, kalau benda tu just tak ada apa lah kan. Kadang orang perempuan ni memang eloknya berhias kan? Orang lelaki ni berhias yang perlu kan? Sebab tu kenapa orang lelaki dibenarkan memakai emas. Sebab emas memang orang lelaki tak boleh pakai kan? Emas tak boleh, orang perempuan boleh pakai. Tapi oleh kerana benda tu boleh digunakan untuk perhiasan kan? Yang sekadar perlu, jadi orang lelaki dia haruskan buat batang hidung tu kan. Kadang bila kita cakap resdung kan dia makan kita punya batang hidung ni habis. Itu yang habis lah kan? Jadi nak buat hidung tu bagi cantik comel, jadi diharuskan untuk orang lelaki pakai emas betul. Ni bukan emas yang tutup tu dia pakai, maknanya batang hidung emas. Tu cerita tu kan? Sebab kalau pakai besi-besi lain mungkin boleh reput balik lah, atau mungkin emas. Itu satu. Yang kedua, katalah jari kelingking dia putus ataupun memang rosak. Jadi nak kena buat pembedahan baru lah apa semua, pun diharuskan buat jari kelingking dan guna emas. Memang kaya lah tu. Yang ketiga, gigi emas. Yang kita biasa dengar gigi emas kan, orang tua-tua dulu memang dia buat gigi emas. Itulah. Cumanya bila meninggal
kena cabut lah. Cabut sebab apa? Sebab harta pusaka. Itu je. Bukan cabut tu sebab apa. Cabut kena bagi sebab nilai tu ada nilai. Gigi tu ditimbang ada nilai dia, kan? Jari tu ditimbang ada nilai dia. Ni satu lagi, pedang. Apa? Pedang tu dia punya apa? Ulu pedang. Tu pun boleh dibuat daripada emas. Untuk orang lelaki, ada keharusan dia. Itu pun ada perbahasan. Itu cerita tu. Ya, jadi memang bab berhias ni diharuskan, lebih-lebih lagi untuk orang perempuan. Cumanya kadang kita ni salah berhias. Kita berhias dekat luar lebih daripada dalam rumah. Ya, jadi sebenarnya keharusan berhias tadi tu dalam rumah, ataupun sama-sama kita lah, sama-sama perempuan, sama-sama mahram. Bila dah bukan mahram tu dah cerita bab lain. Ya? Ni capal, bab capal. Jadi keharusan lah. Macam tadi Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bukan kaya mana pun. Memanglah orang dulu-dulu zuhud kan, tapi disebabkan macam tadilah, sebab kasih dan sayang dia, kasih dan sayang dia pada Nabi tadi tu. Jadi dia beli bentuk ataupun dia buat, minta mungkin dia pergi kat tukang kasut tu, buatlah seperti mana capal Nabi, itu antaranya. Jadi kos tu mahal, memang kos tu mahal. Jadi macam tadilah, kat sini kita tahu Nabi, dia barang yang diguna, yang dipakai semuanya barang berkualiti. Nabi sebenarnya dia bukan, walaupun zuhud tu satu perkara, tapi nak menunjukkan kat sini Nabi tu dia tengok juga nilai-nilai tadi tu. Macam contohlah pakaian Nabi, kain daripada Yaman, jubah macam mana, selendang tu macam mana, bulu, kapas. Jadi Nabi tengok kualiti. Jadi jangan ingat mentang-mentang Nabi ni orangnya zuhud, orangnya fikir akhirat, tapi Nabi sembarangan di segi pakaian. Tak, sebab tu Nabi ni kalau kita tengok cerita dia, Nabi tu memang orangnya segak, memang orangnya tampan, tapi kenalah dengan pakaian dia tadi tu. Cuma ialah barang dulu dengan barang sekarang tak sama. Barang dulu kualiti, barang sekarang ni janji ada. Itu yang tu antara masalah dia. Jadi begitulah apa yang dibuat oleh Nabi. Contoh macam tadi, capal tu sama ada dihadiahkan oleh orang kepada Nabi, lalu Nabi pakai, ataupun Nabi sendiri yang minta tukang kasut tadi tu buatlah capal seperti ini, kualiti. Sebab Nabi ni banyak berjalan apa semua kan, jadi kena kualiti lah. Tu antara dia. Contoh macam, jadi mungkin kasut ni, tapak kasut tu bila kita dah pakai selalu kan, kadang dia akan masuk ke dalam. Tu maknanya barang tu bagus lah, kapasnya ke, dia punya apalah, kulit lapik tadi bagus. Tapi ada teknologi sekarang ni, walaupun dia tak masuk ke dalam, tapi kadang benda tu bagus. Macam apa, Medispa, yang kasut yang jenis apa itu kan, kadang tapak dia bagus, Medifit tu nama tu kan. So itu antaranya. Itu teknologi. Dulu mungkin bentuknya lain. Itu yang bila Nabi selalu pakai capal dia tadi tu, bila Nabi pergi ke Taif tu, yang dibaling batu kena kat kaki Nabi, darah tu mengalir dan bertakung dekat kasut Nabi tadi tu. Kat capal Nabi. Mungkin itu kesan pada Nabi pakai selalu, pijak selalu. Jadi dia berkesan, jadi masuk ke dalam sikit, jadi darah tadi tu bertakung dekat situ. Mungkin antara dia. Tapi rupa tu wallahu alam bisawab. Tapi kalau memang ada capal tu tadi tu, dua punat kat depan tu betul dah. Cuma adakah begitu bentuk dia, wallahu alam. Sebab dulu punya sekarang dah tak sama kan. Okey. Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Abdul Razak menceritakan kepada kami daripada Ma'mar, daripada Ibnu Abu Dif, daripada Saleh, hamba kepada seorang wanita yang merupakan salah seorang anak kembar, daripada Abu Hurairah, capal Rasulullah SAW mempunyai dua utas tali. Tadilah seperti mana yang kita dah cakap tu. Satu di antara ibu jari dan jari telunjuk, satu lagi di antara jari hantu dan juga jari manis. Ahmad bin Manik menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami daripada Suddi, As-Suddi, seseorang yang mendengar Amr bin Huraith berkata, telah menceritakan kepadaku, aku melihat Rasulullah SAW bersolat dengan memakai sepasang capal yang ditampal, dijahit lebih daripada satu lapis. Amru menceritakan beliau pernah melihat Rasulullah SAW menunaikan solat dengan memakai capal, sepasang capal yang berlapis dan ditampal. Itu macam mana tu Nabi pakai, Nabi solat pakai capal. Macam mana tu? Jadi capal tu bersih lah, capal tu suci lah. Memanglah, memang ada harus pun, harus keharusan. Contoh tuan-tuan, ni siapa yang pergi Mekah, pergi Madinah,
Kan siapa yang sembahyang kat luar, sembahyang kat luar. Kan sana bila habis sembahyang 5 waktu ada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah mana ada rukuk sujud, semua berdiri. Betul tak? Empat takbir itu semua berdiri. Kan? Jadi saya selalu buatlah. Saya buat. Kadang-kadang benda tu pengumuman tu lambat pula. Kita dah habis main sunat apa, kita pun nak belah. As-salatu ala, kita pun pusing je. Tu dah pakai kasut dah. Kita dah pakai kasut dah. Kadang kita dah pakai dah sandal, kita dah pakai slipper dah. Kan? Saya tak buka terus sembahyang lah. Sebab memang tak ada rukuk sujud, terus sembahyang lah. Kenapa saya sembahyang pakai kasut tu dan saya pakai kadang kalau slipper tu, kalau sandal tu, sebab saya yakin suci, tak ada najis. Saya tak pergi kan. Kalau saya masuk bilik air pakai slipper tadi tu pun, kalau nak keluar saya akan basuh kaki saya dan slipper tu sekali. Jadi maknanya tak ada najis. Jadi jangan bila kita kata, oh Nabi solat pakai capal, kan? Kita pun terus solat lah pakai slipper kita ke, pakai capal kita ke, pakai kasut kita ke. Tapi yakin tak capal tadi tu, slipper tadi tu bersih? Tapi kalau nak merasa buat, boleh beli capal, beli kasut, baru beli Adidas kat kedai tadi tu, balik rumah pakai sembahyang, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab bersih. Itu maksudnya bila sahabat melihat Nabi solat pakai capal tu, maksudnya barang tadi tu barang suci dan bersih, tidak ada najis. Itu maksud dia. Jangan kita main buat saja, tapi kita tak jaga kita punya capal tadi tu. Macam-macam kita pijak pasar tani, pasar malam, apa semua bla bla kan, masuk ke bilik air sana, masuk bilik air sini, lecah sana, lecah sini. Itulah capal yang kita gunakan tolong orang kan, putra haid kena gas meletup, pergi banjir lah apa semua kan. Tapi kita tak jaga kebersihan dan kesucian dia, kita pakai sembahyang. So maknanya batal solat kita nanti tu kan. So maknanya kena faham. Yang para sahabat tengok Nabi pakai itu, maknanya benda tu bersih lah. Kan? Kita ambil satu lagi. Ishaq bin Musa al-Ansari menceritakan kepada kami, Ma'an menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami daripada Abu Az-Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sesiapa daripada kalangan kamu berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Pakailah kedua-duanya atau tanggalkan kedua-duanya. Antara panduan yang boleh diambil daripada hadis ini ialah makruh bagi seseorang memakai capal atau kasut di sebelah kaki sahaja, sama ada dia memakai kedua-duanya atau menanggalkan kedua-duanya sekali. Antara hikmahnya adalah kerana tidak mencontohi syaitan yang berjalan memakai satu kasut sahaja dan tidak menzalimi kedua-dua belah kaki apabila hanya salah satu dipakaikan kasut. Ini sunnah. Sunnah. Kenapa Nabi berkasut? Memang Nabi berkasut, Nabi bercapal. Nabi tak berjalan tanpa tak pakai kasut, tak pakai capal. Tapi kalau kita dah berkasut, bercapal, pakai dua-dua. Jangan, tak apalah nak jimat pakai sebelah-sebelah. Nanti sebelah kanan dah botak, kita pakai belah kiri pula. Itu tak sunnah. Jadi dah halang-halang bercapal, maknanya berselipar, berkasut, bercapal, berselipar, kasut lah dua-dua. Tapi bila dah satu rosak, biarlah buka dua-dua. Buka dua-dua sekali. Jangan satu pakai, satu tak pakai. Kenapa? Supaya tidak mencontohi syaitan. Syaitan rupanya dia pakai sebelah saja. Belah kanan, belah kiri, wallahu a'lam bisawab. Tapi maknanya bersebelah saja. Jadi siapa yang begitu, so maknanya dia ikut siapa? Ikut syaitan. Jadi kita nak ikut Nabi. Jadi Nabi pakai dua-dua ataupun tak pakai dua-dua. Tu jangan dipakai sebelah-sebelah saja. Tu nak kena ingat juga tu. Katalah hilang balik raya baru ni, slipper mahal, tengok tinggal satu je. Tapi pakai sebelah juga. Nak tunjuk kat orang slipper mahal hilang sebelah. Walau benda tu tak sunnah. Maknanya bila kita buat macam tu, benda tak sunnah lah. Sebab tu bila apa yang kita buat ni dia melibatkan apa yang Nabi buat, tu namanya sunnah. Jadi bila sunnah ni berhati-hati. Contohlah, minta maaf, cara lelaki lah, perempuan cara perempuan. Kadang janggut tu panjang sangat lah apa semua kan. Memang Nabi tu berjanggut, tapi berjanggut berjela-jela ke macam kita punya janggut? Contoh. Contoh, Nabi tu memang ada rambut. Rambut Nabi tu dikatakan di atas bahu. Di atas bahu ni atas ataupun bahu ni atas belakang. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak tahu. Tapi berpada-pada lah bila sebut bahu tu macam tu lah. Tak adalah bahu tu sampai pinggul pula. Sampai punggung terjela-jela sampai bawah. Kan Nabi rambut panjang. Memanglah Nabi rambut panjang, tapi tak sampai punggung
sampai dekat kau punya betis buku lali tu, ni apa benda ni kan? Jadi kalau nak ikut Nabi tu ikut cara yang berpada-pada lah, termasuk tadi berkasut, berselipar ataupun bercapal. Nabi memang berselipar, bercapal, senang cerita dia macam tu kan, dua-dua kaki. Jadi kalau satu tu rosak, satu tu hilang, mana tak pakai dah dua-dua. Jangan kita mentang-mentang aku punya mahal, aku nak tunjuk aku memang beli capal Nabi tapi dah hilang sebelah lah, tu dia kan. So orang yang curi tadi pun tak apa, dapat sebelah pun tak apa, boleh pakai sebelah kan. Orang yang punya dia kata tak apalah, tinggal sebelah. Tak boleh, sebab yang sebelah tu memang tak ada pun. Nabi kata janganlah kamu kan pakai sebelah, sebab dia boleh apa dia kan, meniru syaitan satu, ataupun menzalimi kaki itu sendiri. Satu, mentang-mentang kaki kanan kau sayang sangat, biarlah berlapik kan. Kaki kiri tak apalah, kaki kiri ni yang kononnya untuk benda-benda tak bagus, keluar masjid kaki kiri, masuk tandas kaki kiri kan. Tu dia. Macam contohlah tangan kanan, tangan kiri. Jangan pandang remeh kat tangan kaki kiri ni. Betul tangan kiri ni kan untuk benda-benda tadi tu, kerja-kerja bandaran, betul tak kan? Kerja-kerja bandaraya di BKL, basuh depan, basuh belakang, pakai kaki tangan kiri. Tangan kanan makan kan, salam, ambil ampau apa semua kan, ambil darjat kebesaran pakai tangan kanan kan. Kita pandang tangan kiri hina. Habis kalau tangan kiri tak ada, siapa nak bersihkan tu? Tangan kanan nak buat? Boleh buat. Lepas tu nanti nak makan macam mana ya? Mula. Jadi jangan pandang hina. Jangan pandang hina dengan tangan kiri ni. Kan? Macam mana kita pandang hina dekat orang tu, yang angkat sampah tu, tu contoh kan. So kat situ banyak belajar. Jadi Nabi tadi tu jangan, walaupun memang betul lah kasut tu cantik lah apa semua, tapi yang tinggal kanan jangan kau pakai, sebab kau pakai tu terasa kaki kiri tu kan, mentang-mentang aku ni apa semua, contoh kan. Tu Nabi kata jangan menzalimi kan, alang-alang pakai dua-dua. Kalau tak ada, biar tak ada, biar rasa sama rasa kan. Kiri kau jangan marah aku pun berkaki ayam dia juga kan. Tu cerita tu. Jadi kita ni syok, pakailah mana yang ada. Rupanya tak kena sunnah pula dah. Kita ikut siapa? Kita ikut syaitan kan. Itu cerita tu. Kalau ada Nabi sebut, Nabi dah cerita tu, mana begitulah cerita dia kan. Dia bukan isu kasut sebelah kan, ni nak kejar. Sebab kat sini kita boleh fikir. Ini masalah manusia. Kadang bila kita pakai kasut sebelah je kan, kita rasa apa tu? Trend, style. Ini masalah. Bila jadi style tu jadi susah. Jadi sebab tu Nabi kata bila pakai sebelah tu kau ikut syaitan lah. Sebab syaitan ni sebenarnya bila jalan tu sebelah tu, bila tak ada kasut sebenarnya dia nampak tempang kan. Bila buatlah nanti kejap lagi balik semua pakai kasut sebelah je, memang kita nampak jalan tu tak sama dah, tempang pun, sebab satu tinggi satu rendah. Contoh kan. Jadi tapi syaitan nak ngajar kita yang tempang tu lah style. Itu je. Syaitan nak ngajar kita tu. Mana bila kita bercanggah dengan sunnah, style lah. Walau sebenarnya yang betul tu sunnah. Tapi bila sunnah tu, buatlah betul-betul sunnah tu. Jangan dibeda-beda pula, dibega-bega pula. Jadi bila dibega-bega, jadi susah. Wallahualam, saya pun tak nampak. Tapi secara logik dia, secara akal kita fikir, bila dah kaki sebelah ada kasut, sebelah tak ada kasut, confirm lah jalan tempang. Jadi dia masuk tempang tadi kat situ. Kalau dah tempang ni maknanya kita dah cacat dah satu. Yang kedua, tapi kita bangga dengan kita punya ketempangan. Itu jadi style tu. Relax lah, style lah tu je. Tak betul lah. Tu nak kena beringat lah benda macam tu. Nampak je kita cerita tentang bab capal Nabi, tapi di sini Nabi pun ada beritahu macam tadilah. Kalau dah dua-dua tu ada capal, pakailah elok-elok. Kalau dah tak ada, biarlah tak ada. Jangan pakai apa yang ada sebelah aja. Tak betul lah. Sebab itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, kakak yang dirahmati Allah sekalian, sekadar ni saja untuk kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat, ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita menceritakan, membincangkan sunnah Nabi SAW. Hari ini bab kehidupan Nabi dan juga bab khuf, stokin kulit Nabi dan juga capal Nabi. InsyaAllah seterusnya kita akan sambung lagi. Jadi terima kasih banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil amal panjang-panjangkan.
Yang buruk yang lemah yang kurang itu daripada saya, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sama.